Anda sedang mendengar siaran podcast pertama swapper di Malaysia. Sembang Gusti bersama Mr. PGM, penasas komuniti peminat Gusti pertama di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu Gusti kepada anda semua yang terus bersama dengan kami dalam siaran mana lagi kalau bukan siaran podcast Sembang Gusti Mr. PGM, episod ke-6 pada minggu ini. Episod ke-6 setelah 2 minggu kita tidak bersiaran, saudara. Seperti mana kita tahu, 2 minggu lepas kita semua sebagai peminat Gusti sangat sibuk kerana acara WWE Live di Kuala Lumpur yang saya rasa demamnya masih lagi belum kebah sehingga hari ini. Okey, dan menyebabkan episod ke-6 pada 2 minggu lepas tidak berjaya diterbitkan, dan pada minggu lepas pula saya nak terbitkan tapi malangnya masalah teknikal berlaku, komputer saya hang, Windowsnya crash dan sebagainya, kena format balik dan terpaksa juga ditangguhkan. Dan Alhamdulillah pada minggu ini kita insyaAllah akan kembali bersiaran untuk episod ke-6 bagi siaran Sembang Gusti Mr. PGM. Okey, jadi kita akan teruskan bicara kita pada minggu ini dengan pelbagai perkara dan topik menarik. Sudah tentunya kita akan membicarakan mengenai apakah yang berlaku di acara Raw pada minggu ini. Juga kita akan imbas apa yang terjadi di acara TNA Impact Wrestling, juga berita-berita semasa yang berlaku sepanjang minggu, dan tidak ketinggalan ramalan tentang acara WWE Hell in a Cell yang bakal berlangsung pada hari Isnin ini. Juga topik kita pada minggu ini, topik minggu lepas yang tidak berjaya diterbitkan, kita bawa ke minggu ini, iaitu kisah tentang TNA Wrestling. Okey, harap anda semua akan terus setia hingga ke hujung siaran. Dan kita terus kepada recap ataupun imbas semula apa yang berlaku di acara Raw pada 20 Oktober yang lalu, menyaksikan Randy Orton dan Seth Rollins bertekak bertikam lidah tentang siapakah yang akan menjadi main eventer ataupun berlawan di acara utama Hell in a Cell. Dan Triple H mengumumkan bahawa pemenang perlawanan antara Orton dan Cena bakal menjadi pencabar utama kejuaraan WWE World Heavyweight Championship yang disenang Brock Lesnar. Dan jika Orton menang pada perlawanan tersebut, adakah dia akan menjadi face atau menjadi geng baik semula? Okey, satu persoalan yang bermain di fikiran kita. Okey, juga menyaksikan Damien Mizdow menggantikan The Miz dalam perlawanan 3 lawan 3 melibatkan Usos dan Sheamus menentang juara tag team WWE Cold and Stardust. Dan yang menariknya adalah Damien Mizdow berjaya menindan Sheamus, seterusnya memenangi perlawanan tersebut. Namun Miz mendakwa yang kemenangan itu adalah kemenangannya, bukan kemenangan Mizdow. Mizdow adalah stand double, dan stand double melakukan tugasan yang baik, dan kemenangan sebenarnya mutlak adalah milik Miz. Okey, kalau kita perhatikan antara Mizdow dan Miz ini, seakan ada satu build up ataupun satu penceritaan yang mula terbina antara kedua mereka, yang saya rasa kemungkinan akan dibawa ke WrestleMania pada tahun hadapan. Tidak mustahil Miz akan menentang stand double-nya Damien Mizdow, dan seterusnya akan menaikkan kembali nama Damien Sandow di persada Gusti antarabangsa. Okey, dan kita menyaksikan promo Orton dan Cena. Seperti mana kita tahu, mereka berdua mempunyai sejarah persengketaan yang cukup lama, dan mereka seakan bermain permainan throwback 2002 dulu, dan 2002 merupakan tahun debut kedua-dua mereka bersama-sama dengan dua lagi bintang, iaitu Brock Lesnar dan juga Batista. Keempat-empat mereka ternyata berjaya sehingga hari ini, dan promo ini telah diganggu oleh Paul Heyman
Heyman mendakwa bahawa antara Orton, Cena dan Lesnar, nampaknya Lesnar yang paling mendominasi kerana memenangi kejuaraan WWE pada tahun 2002 dengan mengalahkan The Rock, dan di tahun 2014 beliau masih lagi memegang kejuaraan tersebut. Okey, dan yang menariknya adalah satu RKO out of nowhere diberikan Randy Orton kepada Paul Heyman. Pada muka Heyman. Okey. Dan promo kedua menyaksikan Ambrose dan Seth Rollins juga bersengketa mengenai siapakah yang lebih bagus. Mereka berdua akan bertemu di acara Hell in a Cell juga nanti. Dan yang menariknya adalah kemunculan secara mengejut legenda hardcore Mick Foley yang seakan memberikan kredit kepada Dean Ambrose yang mungkin sedikit sebanyak menyerupai persona yang dibawanya ketika zaman kegemilangannya dulu. Ya, di mana kita tengok Ambrose juga menggunakan gerakan signature Dirty Dicks ataupun Double Up DDT seperti mana Mick Foley, dan tidak mustahil lah bahawa Mick Foley menyebelahi beliau. Okey. Dan juga menyaksikan perlawanan hebat antara Ziggler dan Cesaro. Rasanya tidak perlu diperkatakan kalau perlawanan melibatkan Cesaro, ini sangat fizikal, dan jika melibatkan Dolph Ziggler sudah pastinya sangat menghiburkan. Dan satu uppercut telah berjaya mengalahkan Ziggler. Semenjak ni kita lihat Cesaro kerap menggunakan gerakan uppercut sebagai gerakan penjudah beliau. Okey, satu yang menarik. Dan di acara utama menyaksikan 3 lawan 2 perlawanan jalanan street fight antara John Cena dan Dean Ambrose menentang Kane, Orton dan Seth Rollins. Ini merupakan perlawanan preview kepada acara Hell in a Cell, di mana di pertengahan perlawanan sangkar neraka itu diturunkan perlahan-lahan, dan kita dapat menyaksikan banyak prop-prop yang digunakan seperti kerusi, meja, rotan kendo dan sebagainya, menjadikan ini perlawanan ini sangat ekstrim. Dan yang mengejutkan kita adalah bila mana Seth Rollins mengenakan curb stomp ke atas Randy Orton selepas Randy Orton berjaya menindas Dean Ambrose. Dan kelihatan Seth Rollins tidak senang dengan cubaan Orton untuk mengatasi beliau ataupun mencuri spotlight daripada beliau. Dan ini menandakan kabar angin yang mengatakan Orton bakal berpaling darah akan berlaku tidak lama lagi. Okey, satu rancangan Raw yang solid pada minggu ini, agak menghiburkan. Dan kita terus kepada imbas semula acara Impact Wrestling yang bertarikh pada 22 Oktober pada minggu ini, di mana fokus kepada acara Impact pada minggu ini adalah pencarian ataupun penentuan pencabar utama kejuaraan Regu Tag Team yang kini disandang oleh The Wolves. Dan banyak pasangan-pasangan tag team telah disatukan untuk bertemu dalam turnamen ini bagi menjadi merebut hak kepada pencabar utama ini. Dan perlawanan utama pertama menyaksikan Hardys Matt and Jeff Hardy menentang DJ Zima dan juga Jessica. Dan Hardys berjaya memenangi perlawanan ini dengan gerakan Twist of Fate, dan menyaksikan Gunner dan DJ Z tersingkir. Okay, perlawanan kedua menyaksikan Loki dan Samoa Joe menentang Samoa Shaw dan Gunner. Menyaksikan Gunner tewas setelah beliau tap out, dan ini merupakan hasil gangguan daripada Britney yang cuba untuk mencuri tumpuan Samoa Shaw dan tidak mahu Gunner mengacau hubungan mereka. Saya tak faham sangat cerita cinta tiga segi ni. Okey, dan perlawanan tag team tournament yang ketiga menyaksikan Mr. Anderson dan Chris Melendez. Chris Melendez yang penggusti berkaki satu itu menentang Kenny King dan MVP. Menyaksikan King dan MVP menang. Dan juga perlawanan terakhir menyaksikan EC3 dan Tyrus. Siapakah Tyrus? Tyrus adalah Brodus Clay, bekas bintang WWE yang dilepaskan beberapa bulan lalu dan kini muncul di TNA sebagai bodyguard atau pengawal peribadi kepada Ethan Carter. Dan mereka menentang Eric Young dan Rockstar Spud. Dan tidak dapat dinafikan Tyrus memang menguasai perlawanan, dan mereka berjaya memenangi turnamen tersebut. Dan menyaksikan keempat-empat pasukan ini bakal ke minggu hadapan untuk bertemu sesama sendiri bagi penentuan pencabar utama kelab. Okey, dan juga menyaksikan Bram, seorang penggusti British yang baru yang mendakwa dirinya adalah raja hardcore yang terbaru. Beliau dalam promonya mengatakan yang
beliau hendak mencabar Beast dan sebagainya, beberapa pelajar-pelajar hardcore di TNA. Dan beliau juga memukul Devon pada minggu lepas, dan kesudahannya pada minggu ini mereka dipertemukan dalam hardcore match, suatu perlawanan ekstrim yang menarik. Banyak penggunaan prop-prop seperti kerusi, tong sampah dan juga besi pengikat tali gelanggang. Menyaksikan Bram memenangi perlawanan ini, walaupun boleh kata 80% perlawanan dikuasai oleh Devon, namun di saat akhir muncul Magnus memukul curi Devon dari belakang dan Bram mengambil kesempatan, seterusnya berjaya memenangi perlawanan ini. Dan di acara kemuncak menyaksikan penandatangani kontrak signing, perjanjian antara Bobby Roode, pencabar utama, dengan Bobby Lashley untuk kejuaraan TNA dunia pada minggu hadapan. Dan Kurt Angle sebagai pengarah operasi telah meletakkan beberapa stipulasi di mana MVP dan Kenny King tidak dibenarkan berada di gelanggang untuk membantu Lashley dalam perlawanan ini, dan Kurt Angle sendiri menamakan diri beliau sebagai pengadil perlawanan ini bagi memastikan kelancaran perlawanan ini nanti. Jangan lupa untuk menyaksikan perlawanan bagi merebut kejuaraan dunia TNA pada minggu depan, dan juga beberapa perlawanan melibatkan tag team tournament yang pastinya menarik untuk kita ikuti bersama-sama pada minggu hadapan. Okey, selesai cerita tentang Raw dan Impact. Yang lain-lain macam NXT, macam SmackDown tu semua anda boleh tengok lah, kerana tak larat dekat saya nak cover semua kan. Macam saya pun jarang tengok pun memang itulah Raw dan Impact. Okey, untuk berita-berita sepanjang minggu ini, berita-berita menarik adalah beberapanya telah saya kongsikan di page PGM. Menyaksikan jadual Brock Lesnar, mereka telah mengeluarkan jadual menunjukkan bahawa Lesnar kini hanya akan dijadualkan kembali pada 8 Disember nanti, menandakan bahawa Lesnar selaku juara heavyweight dunia WWE tidak akan terlibat dalam perlawanan di Hell in a Cell pastinya pada hujung minggu ini, dan juga di acara Survivor Series pada bulan hadapan. Kita tidak pasti kenapa WWE boleh meletakkan seorang juara yang tidak muncul di acara-acara utama, dan Raw sudah pastinya ini sedikit sebanyak menjejaskan sedikit credibility sang juara, kerana beliau bukanlah seorang defending champion. Defending champion sepatutnya beraksi di setiap minggu di Raw, namun tidak kepada Brock Lesnar. Tapi ini hanyalah jadual yang mungkin akan berubah pada masa akan datang, kita tidak pasti. Apapun, semoga WWE sedar bahawa mereka perlukan kejuaraan ini untuk dipertandingkan. Apalah maknanya PPV setiap bulan kalau tiada kejuaraan dipertandingkan, kejuaraan utama pula tu kan. Dan menyaksikan juga berita tentang mungkin WWE akan mengubah Orton kepada yang baik tidak lama lagi, akan menyegerakan proses transisi ini setelah kita menyaksikan Orton sudah mula hendak mengkhianati The Authority, dan juga sekiranya Orton memenangi perlawanan Hell in a Cell dengan Cena pada hujung minggu ini, beliau akan menjadi pencabar utama menentang Brock Lesnar. Dan pastinya pertemuan Orton dan Lesnar ini sangat saya nanti-nantikan, sangat saya looking forward. Dan sudah pasti Orton akan menjadi gang Scrum, menjadi face dalam perlawanan tersebut. Saya tidak kisah Orton face ataupun heel, yang penting Orton adalah Orton, dan beliau adalah pembusti pujaan saya sejak dulu, kini dan selamanya. Alright. Juga ada kabar angin mengatakan Devon dan Bubba Ray daripada The Dudley Boys ataupun Team 3D di TNA, kabarnya telah pun tamat kontrak mereka di TNA, dan dikabarkan mereka akan kembali ke WWE tidak lama lagi. Dan kalau kita tengok tweet Bubba Ray baru-baru ini mengatakan bahawa dia bagi tease ataupun bagi hint bahawa lagu tema bom meletup tu squad skat kan, peluru berpandu tu akan muncul hari Isnin ini. Adakah hari Isnin ini bakal menyaksikan kembalinya Dudley Boys ke WWE? Sesuatu yang menarik untuk kita ikuti.
Mana kalau kita perhatikan bahawa Dudley Boyz ini baru saja, ataupun Team 3D ini baru saja dinobatkan sebagai Hall of Fame di TNA di acara Bound for Glory yang lalu. Dan kabarnya mereka memanjangkan sedikit jangka masa kontrak mereka itu hanya untuk acara Bound for Glory. Dan kini Bound for Glory dah habis, maka mereka bebas untuk pergi ke mana-mana yang mereka suka. Dan sekiranya mereka kembali ke WWE, kita tidak jangkakan, tidak harapkan mereka menjadi juara, tapi sekurang-kurangnya mereka boleh menaikkan semula credibility ataupun prestige division tag team di WWE. Okay, kita harapkan yang terbaik pada Team 3D ataupun Dudley Boyz, siapa saja kita nak panggil mereka. Semoga berjaya dan kami looking forward untuk menyaksikan anda kembali di WWE. Dan Kurt Angle juga katanya kini masih lagi samar-samar dia punya status. Ada yang kata beliau akan terus di TNA, ada yang kata beliau tak nak sambung kontrak dan mungkin akan kembali ke WWE. Semuanya masih belum terjawab, satu misteri lagi yang belum selesai. Dan berita terbaru menyaksikan The Undertaker kabarnya telah masuk NXT. Undertaker masuk NXT. Adakah Undertaker nak kena train balik, nak jadi rookie kan? Kabarnya Undertaker telah ke NXT untuk satu projek sebagai penasihat kepada bintang-bintang baru ini. Dan mungkin secara tidak langsung beliau akan berlatih untuk mempersiapkan diri bagi beraksi di WrestleMania 31 tahun hadapan. Apapun kita harapkan yang terbaik untuk Undertaker, dan sememangnya pelantikan Undertaker sebagai penasihat di NXT sesuatu yang baik kerana banyak ilmu dan juga pengalaman yang boleh dikongsikan bersama dengan penggusti-penggusti di dalam development WWE ini untuk mereka pelajari. Okey, itu saja berita-berita hangat dan hangat pada minggu ini dalam industri gusti profesional. Dan kita akan tengok sedikit tentang ramalan acara WWE Hell in a Cell yang bakal berlangsung pada 27 Oktober 2014 hari Isnin ini jam 8 pagi. Anda boleh saksikannya, tempatnya di Astro 931 Astro Box Office Spot. Nanti kami akan kongsikan pautan untuk anda menempah acara ini. Okey, ianya berlangsung dari American Airlines Center di Dallas, Texas. Menyaksikan berapa pelawan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang telah disenaraikan. 7 kot. Okey, 7 perlawanan yang disenaraikan yang mungkin akan berubah dari semasa ke semasa. Perlawanan pertama menyaksikan 2 out of 3 falls, 2 daripada 3 jatuhan melibatkan perebutan kejuaraan antara benua di antara sang juara Dolph Ziggler dan Cesaro. Pastinya perlawanan yang menarik, dan kedua-dua mereka tidak dinafikan mampu untuk menghasilkan sesuatu yang begitu mengagumkan setiap kali beraksi. Okey, dan saya menjangkakan seperti Cesaro bakal memenangi perlawanan ini. Ya, kalau kita lihat beberapa siri perlawanan mereka sebelum ini, Cesaro nampak lebih menguasai perlawanan. Dan perlawanan bagi merebut kejuaraan Diva, AJ Lee sebagai penyandang juara bakal menentang Paige. Nampaknya pergelutan antara kedua mereka ini masih belum selesai sehingga saat ini. Kalau kita perhatikan perlawanan mereka di WWE Kuala Lumpur yang lepas, kedua-dua perlawanan tersebut dimenangi oleh AJ Lee. Namun untuk perlawanan di Hell in a Cell ini, saya meletakkan kepercayaan kepada Paige untuk kembali menyandang kejuaraan ini, merampas kejuaraan ini. Dan sekiranya Paige menang, saya harap mungkin WWE boleh memikirkan untuk mencari pencabar baru. Kita naklah Divas title ni antara dua ni je kan. Lagilah orang lain macam Summer Rae pun boleh, siapa lagi, Naomi pun nampak banyak peningkatan, dan ramai lagi diva-diva di WWE yang mampu untuk menjadi pencabar kejuaraan ini selain Bella. Janganlah Bella, tak payahlah kan. Okey, dan cakap tentang Bella, mereka kedua-dua pasangan kembar ini bakal bertemu dengan stipulation ataupun format perlawanan. Yang kalah kena menjadi pembantu peribadi kepada yang menang untuk 30 hari. Nikki Bella dan Brie Bella. Tak kisahlah siapa-siapa pun kan yang menang. Tapi nampak macam Brie Bella boleh menang kot.
Pasal Nikki dah jahat dah lama, jadi mungkin ini masanya untuk pembalasan beliau terima nanti. Okey, dan perlawanan melibatkan isu kenegaraan di antara Big Show dan Rusev. Saya masih lagi meletakkan kepercayaan bahawa Rusev bakal terus memenangi dan mendominasi perlawanan-perlawanan ini sehinggalah satu saat di mana akan ada seorang hero yang akhirnya muncul bagi menghentikan perbuatannya mengutuk Amerika. Dan Big Show Rusev, saya kata Rusev menang. Kejuaraan United States ataupun kejuaraan Amerika Syarikat, Sheamus sang juara bakal menentang The Miz. Kalau The Miz ada Damien Mizdow di sisi gelanggang, berkemungkinan Miz berpeluang untuk merampas kejuaraan ini. Namun saya meletakkan harapan dan meramalkan bahawa Sheamus akan terus mempertahankan kejuaraan ini. Okey. Dan perlawanan sangkar neraka melibatkan Seth Rollins dan Dean Ambrose. Kedua-dua bekas ahli kumpulan The Shield ini bakal bertemu akhirnya di dalam sangkar neraka. Dan antara kedua mereka, saya meletakkan ramalan bahawa Seth Rollins bakal memenangi perlawanan ini kerana apa saja boleh berlaku. Bak kata Triple H, ianya bukan soal siapa menang dalam perlawanan Hell in a Cell atau sangkar neraka ini. Persoalannya adalah siapakah yang mampu terus bertahan. Itu yang penting. Okay, tapi saya kata Seth Rollins lah bakal menang. Dan Seth Rollins jahat, banyak muslihat yang boleh beliau gunakan. Dan perlawanan kemuncak libatkan Randy Orton dan John Cena. Pemenang bakal menjadi pencabar utama kejuaraan WWE World Heavyweight Championship. Orton dan Cena, saya rooting for Cena. Bukan, rooting for Orton. Orton adalah orang saya adalah orang Orton. I'm a Randy Orton guy. Saya meletakkan sasaran bahawa Orton bakal memenangi perlawanan ini. Itu ramalan-ramalan saya. Saya tidak pasti dengan anda, pun ini sekadar ramalan, segalanya boleh berlaku. Dan kita harapkan yang terbaik dalam acara ini. Walaupun acara ini tidak menampilkan kejuaraan WWE untuk dicagarkan. Apapun itu hanyalah perancangan WWE, dan kita sebagai peminat terus akur kepada aturan ataupun apa telah mereka sediakan untuk kita. Okey, itu dia ramalan untuk acara Hell in a Cell. Dan insya-Allah kita akan berehat seketika selepas ini. Dan untuk acara ataupun sesi separuh masa kedua nanti, kita bakal membicarakan tentang TNA. Apa agaknya kita nak cakap tentang TNA ni kan? Ialah saya cerita pasal WWE je, kita tukar angin sikit minggu ni, kita cerita tentang TNA. Tahu tentang apa? Teruskan bersama dengan saya dalam podcast Sembang Gusti Mr. PJM. Jumpa selepas ini. Anda sedang mendengar siaran podcast pertama swasta di Malaysia, Sembang Gusti bersama Mr. PJM, penasas komuniti peminat Gusti pertama di Malaysia. Okey, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan siaran Sembang Gusti Mr. PJM pada minggu ini, episod ke-6. 6 minggu berturut-turut, tak berturut-turut lah, 6 minggu telah kita bersama. Dan pada minggu ini, seperti mana dijanjikan, kita bakal membicarakan tentang promotion TNA atau Impact Wrestling. Seperti mana kita tahu, TNA yang telah mula beroperasi semenjak tahun 2002 dulu, yang diasaskan oleh Jeff Jarrett dan bapanya Jerry Jarrett, yang merupakan usaha mereka bagi memberikan alternatif kepada kita semua peminat Gusti yang mungkin mencari sesuatu yang lain selain WWE. Setelah WCW bungkus pada tahun 2001 dan dibeli oleh WWE, maka kita peminat tidak ada alternatif nak tengok apa, kalau ada pun hanya indie-indie promotion. Dan terima kasih kepada Jeff Jarrett dengan bantuan dan juga dana dari keluarga Dixie Carter, maka lahirlah TNA Wrestling yang terus bersiaran hingga hari ini.
TNA merupakan satu organisasi gusti yang segar kerana mereka banyak menampilkan bintang-bintang baru. Aksi-aksi mereka juga lebih edgy, lebih harsh, lebih ganas, lebih menghiburkan, dan dalam siaran mereka juga mereka lebih fokus kepada perlawanan-perlawanan berbanding segmen-segmen promo dan sebagainya. Itu yang menarik untuk kita perkatakan tentang Impact Wrestling. Namun kalau kita perhatikan semenjak 2 menjak ini, Impact Wrestling semenjak ketiadaan Jeff Jarrett seakan hilang arah, ya, mana banyak berlaku masalah kepada kewangan, kepada pengurusan, kepada jalan cerita, ya, sehingga ramai yang mula beralih arah dan tidak lagi menonton TNA. Ya, kalau kita perhatikan bermula tahun ini saja banyak musibah yang melanda kepada TNA, seperti mereka tidak mendapat TV deal ataupun perjanjian siaran TV. Kalau tiada perjanjian siaran TV, makanya mereka tidak ubah seperti badan gusti bebas, dan tiada saluran untuk mereka pertontonkan siaran mereka. Dan kalau kita tengok tahun 2001 dulu, antara punca kejatuhan WCW adalah kerana mereka tidak berjaya memperoleh siaran TV. Dan sejarah berulang kembali, TNA kini pun menghadapi masalah yang sama, di mana Spike TV tidak mahu menyambung kontrak dengan mereka, dan kini Dixie Carter sedang mencari-cari siapakah pengendali siaran TV yang sanggup untuk mengambil acara mereka bagi dipertontonkan. Kabarnya dah nak capai persetujuan dengan satu siaran TV baru, tapi masih belum dinamakan. Apapun kita harap terbaik, kerana seperti mana kita sedia maklum bahawa kita sebagai peminat gusti seharusnya memberikan sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada semua badan gusti, tidak hanya kepada WWE. WWE ya memang satu syarikat besar yang kini memonopoli industri gusti di seluruh dunia. Namun kita juga tidak harus melupakan dan ataupun membiarkan promotion lain seperti TNA, Ring of Honor dan sebagainya, kerana mereka juga menampilkan sesuatu yang menarik untuk kita semua. Dan kalau kita lihat apakah sebenarnya yang boleh kita lakukan sebagai peminat untuk kita cadangkan kepada TNA untuk menarik perhatian peminat gusti seperti kita ini, untuk menjadikan ia satu, bukan kata pesaing utama, sekurang-kurangnya mampu memberikan pilihan kepada kita untuk terus menonton. Kalau kita tengok siaran Impact ni, yang menariknya adalah dalam 1 jam 20 minit ataupun sejam setengah mereka bersiaran, 70% isi kandungan siaran mereka adalah gusti. Dan itu adalah sebenarnya yang baik untuk kita, kerana kita nak tengok gusti sebenarnya, tengok aksi-aksi dalam gelanggang, bukan cerita-cerita belakang tabir ataupun promosi kempen menentang barah payudara dan sebagainya, kan. Jadi terlalu banyak nilai-nilai komersial seperti mana dalam WWE kini menyebabkan kita mencari-cari satu medium gusti yang betul-betul mampu menyajikan acara yang menarik untuk kita tonton saban minggu, ya. Dan TNA nampak berusaha ke arah itu. Dalam tahun 2008 itu mereka pernah menggunakan tagline "We are Wrestling", satu yang menarik kerana memang kita disajikan dengan gusti, ya. 2008, 2006 memang TNA berada di puncaknya. Memang waktu itu memang sangat seronok menonton TNA, sehingga kan Astro juga pernah mengambil PPV mereka untuk disiarkan di Malaysia satu ketika dulu. Okey. Dan saya telah buka topik tentang acara ataupun tentang TNA ini di PJM beberapa hari lalu, dan banyak feedback yang kita terima daripada rakan-rakan kita tentang apakah jalan untuk TNA ini bagi nak menyaingi WWE, ya. Sekurang-kurangnya mampu untuk memberikan sesuatu yang lebih segar kepada kita untuk menonton mereka. Dan insyaAllah saya nak bacakan sedikit komen-komen yang menarik ini, ya. Okay, daripada Alenus Lim, dia berkata baru tonton Monday Night Wars, WWE versus WCW. Eric Bischoff cuba untuk buat benda yang sama semasa dia masuk TNA.
bersama Vince Russo dan Hulk Hogan buat Monday Night Wars nombor 2, letak TNA pada hari Isnin dan buat Hardcore Gathering. Tapi WWE pula suruh Bret Hart datang balik, jabat tangan dengan Shawn Michaels, dan ratings TNA kalah teruk. Kalau betul-betul nak balik zaman kegemilangan, rasanya kena nombor 1, upah balik Vince Russo, kasih dia buat pipe bomb sikit okay, ataupun shoot lah dan kedua, jarakkan diri dari style WWE, gunakan gimmick yang kelakar dan family friendly, tukar style kepada ala-ala Attitude Era. Kalau jadi 18SG, mesti fans fikir nak tengok pro wrestling yang ganas, darah dan tak banyak promo yang panjang. Jom tengok TNA daripada tengok Arnab bergusti dekat WWE. Kalau produk sama, fans mesti pilih yang popular, tentunya WWE. Jadi kenalah tukar produk TNA kepada sesuatu yang berbeza dan ada X Factor. Yang ketiga, lagi banyak kerjasama dengan New Japan Pro Wrestling. Bagus saja pun, sama dengan duit. Okay. Nombor 4, buat faction yang gimmicknya sangat catchy, seperti Motor City Machine Guns, Main Event Mafia, Beer Money. Tapi janganlah macam Immortal, Aces dan AIDS, mana mereka mengikut jejak NWO. Hampir ke semua ahli roster jadi ahli kumpulan dan menjahanamkan yang lain. Y2J ada cakap kat Monday Night Wars pasal penggusti yang lain, bukan ahli NWO. Semua match diorang mesti kena kacau. Sudah muak dan dibuli teruk-teruk. Kumpulan besar seperti Immortal dan A&8 hendaklah tidak terlalu keterlaluan. Ya, betul juga kata LNS, kita kalau nak buat apa, sepatutnya faction-faction ini mestilah eksklusif. Hanya kelompok itu saja. Kalau 5 orang, 5 orang lah. Kalau 4 orang, 4 orang lah. Kalau semua nak jadi ahli kumpulan, maka dah tak eksklusif lah grup tersebut kan. Okay. Dan kelima, beli penggusti yang kena tendang oleh WWE, kasih gimmick baru, push mereka dan buat WWE kesal. Contoh baik masa TNA push Mr. Kennedy. Okay, ke-6, lagi banyak segmen pipe bomb untuk serang WWE. Kalau ada babak kontroversi, barulah orang fikir minggu ni ada tengok TNA, confirm tak boleh miss episod minggu ni. Dan ke-7, bila dah stabil, cuba balik untuk mulakan Monday Night Wars. Kita perlukan revolusi, bukan status quo. Rumusan Alanis dalam dua perkataan, Vince Russo. Okay, Alanis mengatakan bahawa Vince Russo adalah orang yang mampu untuk menyelamatkan TNA. Okey, cadangan-cadangan Vince Alanis Lim ini agak menarik. Namun mungkin kita boleh bincangkan tentang cubaan untuk menghidupkan semula Monday Night Wars ni. Kalau dulu tak berjaya, dan saya fikir TNA tak payahlah nak fokus sangat kepada nak challenge dengan Raw. Mungkin boleh fokus untuk challenge SmackDown, okey, yang juga kini bersiaran pada hari Rabu. Tak lama lagi akan bersiaran pada hari Rabu. Dan juga ataupun boleh juga cuba untuk challenge rating NXT mungkin kan. Kita mula sedikit demi sedikit. Kalau dah betul-betul kukuh, dah ada fanbase yang kuat, barulah kita boleh terus head to head dengan WWE. Dan bercakap tentang Vince Russo ini, Vince Russo memang seorang visionary. Namun percaya atau tidak, pada tahun 1999 dan 2000 dulu, Vince Russo yang menghidupkan Attitude Era di WWE masuk ke WCW, dan setelah beberapa tahun beliau mendedahkan bahawa sebenarnya Vince McMahon sendiri yang menghantar beliau ke WCW untuk menjahanamkan organisasi gusti tersebut, dan membuatkan Vince McMahon berjaya membeli company tersebut. Dan jika itulah yang cuba dilakukan Vince Russo kepada TNA, makanya tidak mustahil Impact Wrestling akan disiarkan di WWE Network tidak lama lagi. Okey, terima kasih kepada Alanis atas komen yang menarik. Dan komen kedua dari Muhammad Syafiq Jan, sebenarnya TNA ada auranya tersendiri, begitu juga dengan WWE. Tapi setahun dua ni storyline TNA seperti tak ikut dengan WWE. Walaupun TNA seperti diambang kejatuhan, macam-macam cara untuk menaikkan semula kredibiliti syarikat itu, antaranya kembalikan six-sided ring. Pada saya bukan disebabkan bentuk gelanggang untuk dijadikan tarikat utama. TNA perlu membuat kelainan dari segi storyline akan nampak tidak seperti WWE. Mereka juga perlu kekalkan atau push superstar yang baru atau sedia ada, dan bukannya mengambil bahan buangan WWE. Walau bagaimanapun, TNA telah membuktikan yang mereka mampu melahirkan bintang-bintang besar seperti Bobby Roode, Austin Aries, James Storm, Eric Young, Magnus dan lain-lain lagi. Okey, terima kasih Syafiq. Syafiq mengatakan bahawa TNA perlu fokus kepada bintang-bintang sedia ada mereka
dan bukan hanya menumpang populariti bintang-bintang WWE yang menyertai mereka. Okay, bagus Syafiq. Dan Yusri Aziz, kalau betul TNA kaya seperti yang diwar-warkan oleh TNA Marks, yang pandai energy ni sentiasa ada financial backings, kenapa TNA buat rakaman TV untuk sebulan dan ke atas untuk Impact Wrestling? Di zaman internet ni, spoilers senang didapati walaupun input mengenai backstage pool sekalipun. Spoilers menyebabkan ramai peminat merasakan yang mereka tak perlu menonton apa-apa jika tiada sesuatu yang tak menarik berlaku di sesebuah rakaman tersebut. Alah, perancangan PPV juga menjadi kucak-kacir disebabkan rakaman TV yang ahead of time seperti Bound for Glory baru-baru ini. Diksi kata juga perlu mengelakkan diri daripada sebarang aktiviti melibatkan pro wrestling, sama ada dalam gelanggang maupun belakang tabir. TNA perlu mencari satu nama, promoter atau booker yang betul-betul ada pengetahuan pasal pro wrestling. Perlu bagi satu veto booking power untuk dia dan tahu mengenai book storyline dan matches supaya lebih kreatif, seperti Jim Cornette, Bill Watts, Jim Crockett. Dan Jeff Jarrett tak perlu nak balik TNA ni. Dia pernah ada peluang naikkan TNA, tapi dia jual share dia pada TNA sebab kehabisan wang. TNA juga perlu mengutamakan fanbase mereka di tempat asal dahulu daripada di luar US. TV deal di luar US boleh dapat, tapi untuk audience sebab sendiri masih di awang-awangan. Sama juga seperti PPV yang dinamakan Event of the Year TNA, iaitu Bound for Glory. Mereka mengendahkan minat mereka di tempat sendiri, lupakan semua feud yang telah dibuatnya hanya untuk throwaway show yang hanya menguntungkan pihak Wrestle One saja, dan free publicity untuk New Japan Pro Wrestling kerana ada mention Bullet Club. Okay, fanbase Yusri Aziz meletakkan point fanbase. Betul, TNA bermula di Nashville dan tidak salah sekiranya mereka terus bersiaran dari Nashville. Cari tempat yang mereka mula-mula bersiaran dulu setiap minggu, dan mungkin mereka boleh fikirkan untuk mengadakan PPV di acara-acara ataupun di venue-venue berbeza, ya. Okay. Ataupun mungkin TNA boleh memikirkan untuk mencari ataupun membuka pangkalan di UK, kerana sokongan peminat di UK sangat memberangsangkan, dan kini mereka pun dah ada reality TV show iaitu British Boot Camp, yang saya rasa jika mereka tidak mampu untuk menyasarkan peminat di US, mereka bina fanbase yang kuat di UK. So saya rasa tidak ada masalah kepada itu. Okay, terima kasih Yusri di atas pendapat. Muhammad Faisal kata rasanya lebih elok kalau Jeff Jarrett beli balik saham di TNA dan menjadi majoriti pemegang saham, sebab beliau je lah yang boleh diharapkan, walaupun dia dah ada Global Force Wrestling. Memang TNA dalam keadaan tenat, sampai kena buat storyline pun terpaksa ambil Christy Hemme. Dan TNA yang kita tengok tiap-tiap minggu tu hanyalah rakaman yang telah dirakam hampir sebulan yang lalu sebelum ditayangkan. Dari situ kita nampak yang TNA terpaksa ikat perut, ataupun mereka boleh buat operasi di UK sebab kat sana sambutan sangat memberangsangkan. Okey, Faisal pun bagi pendapat yang sama macam saya kata tadi, buat ataupun bina credibility di UK. Kalau kita tengok UK punya fans, kalau diorang buat acara Impact di sana, dah macam WrestleMania dia punya crowd kan. So kenapa tidak menggunakan peluang yang ada? Terima kasih Faisal. Dan Aiman Maulana, bring back AJ Styles and don't bring TNA on the road. Just stay in Nashville like last time. Tour dekat tempat lain boleh, tapi jangan selalu sangat sebab kos tinggi. Maybe PPV only on the road. Tapi macam dah tak boleh go je TNA. Okay, pun poinnya lebih kurang macam saya cakap tadi, hanya fokuskan kepada acara di Nashville, dan untuk pay-per-view saja mereka menjelajah ke Syarikat Amerika. Afiq Nazrin kata TNA terikut sangat WWE. TNA dulu storyline style Attitude Era dan konsep dia banyak menarik. Yang baru ni terlalu ikut WWE. Itu yang orang cepat bosan. Kalau TNA boleh buatlah macam dulu Red Cage diorang, exhibition punya competition yang kena panik kali tu, tu apa, X match dan moves yang tak restricted sangat. AJ Style, Loki, semua banyak innovative moves. Okay, so Afiq kata fokuskan semula kepada perlawanan ataupun format-format perlawanan yang tidak terdapat di WWE, seperti perlawanan Extreme X dan sebagainya. Dan akhirnya dari saudara Najib bin Ahmad Al-Aidrus, TNA perlu develop young talent untuk masa depan company ni. Pada pendapat aku, TNA patut push Loki
Samoa Shaw, Magnus Bram, EC3 for the title shot and push for the spot of face of the company. Tapi malangnya the higher card semua wrestler-wrestler tua. Bukan aku tak suka wrestler tua, tapi tengok WWE diorang push 3 dia beradik The Shield, Wyatt Family, AJ Lee and Page, NXT Talents. Hakikatnya tak ada pelapis yang boleh menyinarkan TNA. TNA ni best, bukan tak best, tapi aduh, Dixie kata please do something, don't go waste your money for the former WWE wrestler seperti Tyrus dan Nox. Okay, so Najib mencadangkan agar TNA memfokuskan kepada bintang-bintang muda untuk mereka gilap dan mencipta nama, dan juga menggunakan mereka ini sebagai main eventer di TNA. Okay, satu pendapat yang bagus, tapi kadang-kadang kita perlukan juga wrestler-wrestler lama ni untuk guide wrestler-wrestler baru. Dan itu kalau kita tengok di main event, wrestler lama, wrestler otai bertemu dengan wrestler baru. Jadi supaya mereka boleh membina chemistry dan pengalaman pada wrestler lama itu boleh dicurahkan kepada wrestler baru. Apapun pendapat kita tentang TNA, TNA sebenarnya masih lagi mempunyai ramai peminat. Dan saya pernah katakan sejak dulu lagi bahawa TNA ini sepatutnya menjadi alternatif ataupun pilihan kedua untuk kita. Bila kata pilihan kedua, maknanya mereka perlu menyajikan sesuatu yang lain dari WWE. Mereka kini bergenre ataupun rating mereka adalah TV14. TV14 ni adalah sama macam Attitude Era ataupun zaman sebelum PG-WWE. Maknanya mereka menampilkan aksi yang lebih ganas, ataupun banyak segmen-segmen yang lebih edgy ataupun lebih orang kata apa, tak berapa sesuai untuk ditonton oleh kanak-kanak. Dan bercakap tentang edgy ini ataupun ekstrim ini, TNA boleh juga memfokuskan kepada aksi-aksi hardcore ataupun ekstrim yang kalau kita tengok di WWE tak boleh ada darah. Jadi TNA kasihlah darah kepada kita. So kita ada alternatif. Bosan nak tengok WWE ini macam budak-budak lawan kan. So kita pergi tengok TNA. Okay, saksikan bagaimana Abyss menghidangkan paku payung kepada lawannya, ya, dan sebagainya. Jadi ini adalah antara benda-benda yang boleh menarik peminat kusti. Dan kalau kita tengok bintang-bintang TNA juga ramai yang lebih hebat pada hemat saya, seperti Bobby Roode, James Storm dan sebagainya. Walaupun antara sebab pertama saya menonton TNA saban minggu adalah kerana Velvet Sky. Jangan cakap ke orang lah, kan, Knockouts Division mereka juga hebat, ya. Mereka tidak terlalu terikat kepada peraturan-peraturan yang menyekat kemampuan mereka untuk beraksi. Jadi TNA banyak sebenarnya kelebihan kalau nak dikatakan. Cuma itulah mungkin faktor kewangan menyebabkan mereka tidak mampu untuk deliver sepenuhnya apa yang mereka ada. Dan kita harapkan agar TNA untuk bangkit dan menjadikan ini sebagai satu cabaran untuk mereka terus untuk mendaki puncak kegemilangan, ya. Dan kita harapkan agar adalah insan-insan ataupun bilioner-bilioner di US itu yang sanggup untuk melaburkan sejumlah wang bagi mengatasi WWE, seperti mana yang dilakukan oleh Ted Turner yang melabur dalam WCW tahun 1993-94 dulu, ya. Jadi bila mereka ada duit, mereka boleh tayangkan siaran mereka di TV, mereka boleh ada satu acara PPV yang lebih solid dan sebagainya, ya. Kita harapkan begitulah. Kita tak nak akhirnya TNA mengikut jejak langkah promotion-promotion yang telah menjadi arkib WWE seperti WCW, ECW dan sebagainya, ya. Ring of Honor pun okey, cuma Ring of Honor ini masih lagi belum sampai tahap mainstream, ya. TNA ini dah ada nama, dah ada fanbase, dah ada pengikut yang banyak. Jadi sayang kalau sekiranya syarikat ini bungkus.
Okey, apa pun harapan saya dan saya pasti anda juga mengharapkan sesuatu yang sama agar TNA terus bertahan dan kita akan cuba sedaya upaya untuk memberikan sokongan kepada TNA dan kabarnya acara Explosion juga bakal disiarkan semula tidak lama lagi di TV9 dan kita sebagai para peminat gusti di Malaysia seharusnya memberikan sokongan padu walaupun hanyalah sekadar Explosion. Tidak mustahil sekiranya berjaya Explosion ini mungkin akan dinaik taraf kepada Impact bila tidak lama lagi. Kita harapkan yang terbaik ya. WWE memang hebat tetapi kita perlukan sesuatu yang lain untuk mengubah selera kita. Okey, itu saja topik Sembang Gusti kita pada minggu ini. Terima kasih di atas segala komen-komen anda dan insyaAllah pada minggu hadapan kita bakal membicarakan lagi topik yang lebih menarik, lebih panas, lebih kontroversi untuk kita perbincangkan di siaran ini. Dan saya cuba untuk nak merancang untuk membuka talian untuk anda menghubungi saya secara langsung supaya suara anda juga boleh dirakamkan dalam siaran podcast ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan mungkin kita akan cuba pada minggu hadapan ya, mungkin ia tidak bersiaran secara langsung, saya rakamkan suara anda berbicara dengan saya dan saya masukkan suara anda itu dalam siaran podcast ini untuk kongsikan suara merdu anda itu dengan rakan-rakan kita yang lain. Okey, insyaAllah nanti kita cuba ya. Okey, apapun terima kasih kepada anda semua yang terus setia sehingga ke akhir siaran dan terima kasih di atas pendengaran anda dan mohon maaf jika ada sebarang salah silap dan teruskan menyokong page peminat Gusti Malaysia, rakan PJM Malaysian Wrestling Club, kedai PJM, pembekal barangan WWE pertama seumpamanya di Malaysia dan juga Persekutuan Gusti Malaysia. Banyak yang kita rancangkan untuk anda dan berikan sokongan anda kepada kami dan teruskan menjadikan Gusti sesuatu yang mainstream di Malaysia. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf salah silap dan kita bertemu lagi insyaAllah pada minggu hadapan. Jumpa lagi. Jaga makan, jaga badan, jaga kesihatan anda semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum dan bye-bye. Jumpa lagi minggu depan. Demikian tadi podcast Sembang Gusti bersama Mr. PJM. Teruskan kesetiaan anda untuk bersama-sama kami di episod akan datang.